guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini antara kenyataan terkini ya daripada pemimpin yang ada di dalam kerajaan Sabah menyatakan menolak kerjasama bersama dengan Parti PAS, Parti Islam Malaysia, ataupun lebih dikenali sebagai Parti Ajaran Sesat, kata Muhyiddin Yassin. Jadi rakyat bersetuju ya supaya kerajaan Sabah menolak kerjasama bersama dengan PAS. Tapi perlu diingat, jika Sabah menarik ataupun mengingkari apa yang dinyatakan ini, pastinya rakyat Sabah akan menolak kepada kerajaan, kepada sesiapapun, parti manapun yang bertanding, yang bersama dengan parti PAS akan ditolak oleh rakyat Sabah. Itu antara komitmen kita, kerana kita tidak mahu Sabah dijadikan seperti Kelantan. Kita tidak mahu Sabah dihuru-harakan dengan permainan, dengan dengan penunggangan isu bangsa dan agama seperti mana yang dibuat oleh parti itu. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan anda perkembangan berkaitan dengan isu ini. Kenyataan daripada seorang pemimpin Sabah, yaitu Masidi Manjun, katanya PAS tidak diperlukan sebagai rakan dalam JRS PRN untuk pilihan raya negeri Sabah tahun hadapan. Jadi mari kita lihat kenyataan daripada Masidi Manjun. Katanya gabungan rakyat Sabah tidak akan mempertimbangkan PAS sebagai rakan dalam pilihan raya negeri Sabah. Itu antara kata setiausaha gabungan tersebut, Datuk Seri Masidi Manjun. Tidak buat masa ni katanya PAS berada dalam Perikatan Nasional, kata beliau dalam satu video yang disiarkan menerusi laman Facebook Sabah Media. Beliau berkata demikian meskipun PAS menganggotai Kerajaan Negeri Sabah, Ketua PAS iaitu Sabah Ali Akbar Gulasan ialah seorang adun lantikan. Ini yang mengherankan kita sahabat semua. Ya, adun lantikan ini dilantik sebelum kerajaan baru ini ditubuhkan. Kenapa ya selepas dibubarkan, lepas tu adanya kerajaan baru, kenapa adun lantikan PAS ini masih ada? Sepatutnya dibuang dan tidak berada di dalam kerajaan ini lagi. Jadi kata Masidi lagi dalam masa ini, Masidi juga mengulangi seru-seruannya ya kepada Parti Progresif Sabah ACPP pimpinan Yong Teck Liew untuk mengambil pendirian sama ada mahu menganggotai Perikatan Nasional ataupun Gabungan Rakyat Sabah iaitu JRS. Jadi saya telah membuat kenyataan ini dahulu. ACPP perlu memutuskan sama ada mahu berada di sebelah sini atau di sebelah sana. Ia tidak boleh berada di kedua-duanya. Masidi bagaimanapun yakin perkara ini akan diselesaikan dengan cara baik. Kalau mereka sudah membuat kenyataan untuk tidak bersama dengan PAS, tetapi sekiranya masih bersama dengan PAS pada PRN yang akan datang, kita tahulah bagaimana kita menghukum pimpinan-pimpinan JRS ini. Jadi beliau juga mengakui rundingan kursi JRS untuk pilihan raya negeri tahun hadapan belum dimulakan, tetapi yakin ia tidaklah sesukar. JRS berhasrat dapat membentuk kerajaan negeri yang baharu. Jadi itu antara kenyataan ya terkini daripada Masidi Manjun. Jadi kita harapkan mereka memegang kata-kata mereka ini, kerana jika tidak sahabat semua ya rakyat Sabah pastinya akan menghukum sekiranya mereka kekal bersama dengan PAS pada PRN ataupun pilihan raya negeri Sabah yang mungkin akan berlangsung sekitar bulan 8, 9 ataupun Oktober tahun hadapan. Jadi itu antara pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua, rakyat Sabah, adakah anda setuju ya untuk PAS ini bersama bekerjasama ya dengan JRS ataupun mana-mana parti yang ada di dalam kerajaan? Jadi anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda adalah Datuk Seri Anwar akan kekal. Datuk Seri Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi had 3 penggal sebagai Presiden PKR bukan satu penghalang untuk Anwar kekal sebagai Perdana Menteri. Itu antara kenyataan terkini daripada YB Fahmi. Jadi had 3 penggal sebagai Presiden PKR tidak akan menjadi batu penghalang untuk Datuk Seri Anwar memegang jawatan Perdana Menteri pasca PRU 16, kata Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil. PKR mempunyai 3 penggal untuk jawatan Presiden, tapi ia bukan satu isu, katanya. Beliau berkata pemimpin ulung tersebut masih memegang jawatan tertinggi di dalam Pakatan Harapan dan merupakan pengurusi Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Anwar menjadi Presiden PKR pada tahun 2018 dan memasuki penggal kedua dalam pemilihan
pada tahun 2022. Jadi penggal ketiga beliau sebagai presiden bermula tahun hadapan. Jadi sebelum ini Anwar pernah menyeru pemilihan PKR disegerakan untuk mewujudkan peluang kerjasama di antara ahli baru dan pimpinan veteran agar parti boleh diuruskan secara lebih berkesan. Jadi itu antara perkara yang dinyatakan ya oleh YB Fahmi. Dan satu kenyataan sebelum akhir sahabat semua. Banyak betul perkara yang kita mau kongsi hari ini ya. Yaitu daripada Parti Amanah. Parti Amanah merasakan mana sudah itu? Ya. Kenapa kita punya internet ni agak lembab sikit ni? Okey, ini dia. Alright, so hilang mana sudah? Kenapa internet begitu lembab? Okey, politik perkauman ini antara kenyataan ya daripada pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Samad. Katanya politik perkauman murahan pembangkang Amanah amat kecewa. Itu antara kenyataan panas daripada pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Samad, yang mana beliau menzahirkan kekecewaan partinya terhadap politik murahan perkauman yang dimainkan oleh parti-parti pembangkang, terutamanya PAS, yang mencetuskan ketegangan dalam kalangan masyarakat Cina yang menyambut himpunan Guangdong dengan mengadakan himpunan di beberapa tempat di Malaysia. Ini membuktikan mereka tidak mampu memainkan peranan membina negara, tidak mampu membawa manfaat kepada negara, kata beliau dalam satu kenyataan. Menurutnya lagi, aksi terbaru pembangkang memberi kesan kepada warga Malaysia berketurunan Cina dan hubungan diplomatik Malaysia-China, katanya. Dan tambah lagi, sambil Perdana Menteri berusaha membina hubungan rapat dengan Malaysia dan negara-negara luar termasuk China, pembangkang menimbulkan isu-isu kebencian dan kesangsian melalui peristiwa bendera China yang dikibarkan semasa persembahan kebudayaan yang diadakan di dalam negara kita. Sedangkan pada persembahan itu bukan hanya bendera China sahaja yang dikibarkan. Jadi amat mengecewakan apabila demi menghasilkan berita sensasi dan menonjolkan diri sebagai hero bangsa Melayu, isu sedemikian rupa diputarbelikkan demi menanam kebencian dan kesangsian terhadap rakyat sendiri dan negara China, katanya. Tapi lagi, sedangkan kebanyakan rakyat negara berbangsa Cina seperti mana juga bangsa-bangsa yang lain adalah rakyat yang setia dan menyumbang kepada pembangunan negara. Begitu juga dengan negara China adalah sebuah negara yang mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan yang sehat dan aktif dengan Malaysia. Jadi tidak wajar digambarkan sebagai berniat jahat terhadap negara Malaysia. Beliau turut menyenaraikan peranan negatif yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Ya, pembangkang sedada hanya mampu menyumbang kesangsian, perpecahan dan kerosakan. Amat malang lagi apabila mendakwa berjuang atas nama Islam, tetapi hanya sikap dan perangai perosak mampu dihayati dan dipamerkan. Jadi pembangkang clueless, katanya, atau langsung tidak faham terhadap perubahan politik antara bangsa yang bakal berlaku. Oleh itu mereka tidak faham peranan yang membina seharusnya dimainkan oleh mereka dan hanya mampu memikirkan cara dan gaya untuk mendapat imej sensasi di arena politik negara. Walaupun tindakan dan kata-kata mereka boleh merosakkan hubungan antara Malaysia dan negara-negara lain, khususnya negara China, mereka sama ada tidak faham atau tidak peduli. Beliau mengingatkan Perikatan Nasional bahawa kepelbagaian kaum dan agama di dalam Malaysia adalah satu yang perlu dipertahankan dan bukannya dikorbankan. Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum, bangsa, agama dan kebudayaan. Kepelbagaian ini merupakan kelebihan dan kekuatan yang wajar dihargai dan dipertahankan, katanya. Hubungan baik antara semua kaum di Malaysia membantu membina hubungan baik di antara Malaysia dan negara-negara luar atas sebab sikap saling menghormati yang dihayati dan diamalkan. Jadi, jangan demi mendapat sokongan politik murahan kelebihan ini digugat dan dikorbankan. Oleh itu adalah diharapkan semua pemimpin politik akan menyumbang secara positif ke arah pengukuhan hubungan Malaysia dan negara-negara lain, termasuklah dengan China. Dan hentikan semua bentuk politiking murahan dan tidak bermaruah supaya usaha-usaha ke arah pengukuhan ini tidak terjejas. Pihak media turut diingatkan menjalankan tanggungjawab melaporkan berita secara tepat dengan tujuan membina negara secara positif. Dan katanya lagi, pihak media bertanggungjawab untuk mencorakkan perpaduan dan persefahaman di antara kaum di dalam negara. Dan itu perlu meletakkan semua peristiwa dan dalam konteksnya yang tepat tanpa mempolitikkan berita demi menjadikannya lebih sensasi dan kontroversi. Itu antara kenyataan
daripada Khalid Samad. Dan saya amat setuju sahabat semua. Kerana itulah kita di Sabah menolak sekeras-kerasnya parti daripada Melayah, khususnya Parti Islam Malaysia digelar PAS ini ditolak secara keras di Sabah kerana kita tidak mahu isu seperti penunggangan yang hebat dilakukan oleh PAS ini menjadi kekhawatiran kita. Sikap tolak ansur, toleransi yang tinggi, hormat menghormati yang tinggi di Sabah ini akan dihancurkan oleh ajaran, oleh sikap ekstrim politikus sampah daripada Parti PAS. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pun cangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.